Sejak abad ke-19, Kesultanan Sulu telah beberapa kali memeterai perjanjian, tetapi sehingga kini masih ingin menuntut wilayah Sabah. Sulu yang telah dijajah oleh beberapa kuasa besar seperti Spanyol, Amerika Syarikat, British dan Jepun masih juga berdegil supaya badan-badan dunia mengiktiraf Sabah adalah hak mereka. Malah Kesultanan Sulu yang kini menjadi wilayah negara Republik Filipina tidak mempunyai fungsi dalam negara republik itu. Kini, tahun 2020, masih kedengaran keladak tuntutan terhadap Sabah. Sabah merupakan wilayah Kesultanan Brunei sejak abad ke-14. Selepas tamatnya Perang Saudara Brunei pada tahun 1673, Kesultanan Sulu mula menuntut hak wilayah kedaulatan ke atas seluruh wilayah Sabah. Perebutan takhta Brunei di antara Sultan Abdul Hakul Mubin dan Bendahara Muhyiddin telah menjelmakan peluang dan kesempatan Kesultanan Sulu. Bendahara Muhyiddin telah meminta bantuan perang daripada Sultan Sulu untuk membantunya mengalahkan Sultan Mubin dan menawarkan wilayah Sabah sebagai ganjaran atau hadiah. Bendahara telah berjaya menewaskan Sultan Brunei, tetapi bantuan tentera yang dijanjikan Sultan Sulu tidak pernah tiba ketika serangan itu berlaku. Justru, perjanjian untuk menghadiahkan kepada Sultan Sulu terbatal kerana kegagalan untuk memberi bantuan kepada Bendahara Muhyiddin. Bermula daripada peristiwa ini, Kesultanan Sulu mula menempel dan mewar-warkan bahawa wilayah Sabah telah diserahkan kepada mereka. Pada 1850, Sultan Sulu, Muhammad Palalun Kiram, terpaksa menerima status takluk daripada kuasa Spanyol. Tetapi pada tahun 1877 pula, puteranya telah menandatangani perjanjian pajakan kekal kepada kuasa British. Pajakan kekal bagi British bermaksud penyerahan mutlak, tetapi sebaliknya bagi Sulu adalah perlindungan. Spanyol yang marah dengan tindakan Sulu telah memeterai perjanjian dengan British melalui Perjanjian Protokol 1885. Akhirnya dua kuasa besar ini sepakat bahawa Spanyol melepaskan hak kedaulatan Kesultanan Sulu kepada British beserta wilayah Sabah. Selepas itu, kuasa Spanyol mula jatuh dan Filipina diserahkan kepada Amerika Syarikat melalui Perjanjian Paris pada 1898. Kesultanan Sulu tidak mengiktiraf Amerika Syarikat, namun akhirnya pada 1915 melalui Perjanjian Carpenter, Sultan Jamalul Kiram telah bersetuju menandatangani perjanjian yang melepaskan segala kuasa dan kedaulatan kepada kuasa penjajah yang baru. Timbul pula episod seterusnya pada 1930 apabila Sultan Sulu tidak mengiktiraf kuasa British di Sabah yang telah dipajak kekal pada 1877.
Namun, Amerika Syarikat telah memutuskan bahawa Sabah bukan sebahagian daripada sempadan Filipina. Pada 1935 pula, Presiden Filipina, Manuel Quezon, tidak mengiktiraf mana-mana pewaris selepas Sultan Jamalul Kiram. Maka, Kesultanan Sulu benar-benar terkubur. Pada tahun 1963, Presiden Macapagal telah merestui hak penduduk Sabah untuk menentukan hasrat sendiri berhubung penubuhan Malaysia. Persidangan penting mengenai Malaysia diadakan di antara pemimpin-pemimpin Melaya dengan jemaah Menteri British. Asas perbincangan ialah laporan Suruhanjaya Kabul. Suruhanjaya Kabul yang memulakan kerjanya dalam bulan Februari 1962 menarik minat ke 55 wilayah. Maksud tugasnya ialah untuk menentukan pendapat orang-orang Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan Malaysia itu dan membuat syur-syur yang sewajarnya. Suruhanjaya Kabul bertarikh 1 Ogos 1962 telah mengesahkan rakyat Sabah menyokong penubuhan Malaysia. Kemudian laporan misi PBB pada 1963 juga mengesahkan hasrat tersebut. Maka secara rasmi, Sabah menjadi sebahagian daripada Malaysia. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira. Asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Merdeka Malaysia! Peristiwa serangan Lahad Datu pada 9 Februari 2013 oleh sekumpulan gerila askar diraja Kesultanan Sulu nekat mengangkat senjata menuntut Sabah yang diketuai oleh Sultan Jamalul Kiram III. Beberapa siri rundingan kemudian mengambil tempat. Segalanya nyata hampa apabila kumpulan itu berkeras enggan berundur ke negara asal. Arahan serah diri juga tidak dilayan. Ini memastikan Pun begitu, baru-baru ini, Filipina juga secara halus dan provokatif sememangnya mahu meneruskan usaha mendapatkan wilayah Sabah dengan mencetak peta Sabah dalam pasport mereka.